Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Mualim. Jika anda masih menghadapi masalah bagaimana nak grow the team, bagaimana nak kembangkan network, bagaimana nak istiqomah, bagaimana nak konsisten, boleh hubungi saya ataupun NetPro untuk mendapatkan informasi yang selanjutnya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi mingguan. InsyaAllah kita akan teruskan dengan langkah yang ketujuh ya, daripada network marketing. Maknanya dalam network marketing ada 7 langkah, dan ini adalah langkah yang terakhir yang saya define dalam network marketing ini ya. Dan ianya adalah untuk kita organize dan juga untuk kita attend event. Maknanya untuk kita arrange kan, dan juga untuk kita attend event. Okey, apakah 5 tips ya? Saya akan terus berkongsi 5 tips. Tips yang pertama adalah untuk kita promote event tu, dan bukannya kita announce event tu. Bukan kita hanya announce event tu, maknanya kita kena promote. Ramai orang bila mendapat satu news ataupun satu informasi mengenai event, mereka just copy paste and forward ya. Dan ini kurang berkesan dan selalunya memang tidak berkesan. Jadi apakah yang harus kita lakukan bila kita mengetahui tentang adanya event? Kita hendaklah menjadi promoter. Kita bukan announcer lagi ya. Beza antara promoter dengan announcer. Promoter dia akan memberi apakah sebab, kenapakah kita harus pergi ke event itu. Umpamanya jika kita mempunyai prospek ataupun kita mempunyai business partner yang berbagai-bagai level, maka promosi kita tu haruslah tepat kena kepada mereka ya. Dan kat sinilah langkah yang pertama untuk kita, di mana kita mesti menyediakan jadual dan master plan dengan semua jadual-jadual aktiviti syarikat dan juga aktiviti tim kita yang ada, yang boleh tim kita hadiri ya, supaya mereka mengetahui dan mereka dapat membuat planning untuk membawa lebih ramai orang kepada event-event yang telah pun diaturkan begitu rupa ya. Dan sekurang-kurangnya kita kena buat 3 months look ahead plan, 3 months look ahead activity plan ya. Maknanya plan itu adalah merangkumi aktiviti yang dijalankan oleh syarikat, oleh grup kita dan mungkin grup lain yang boleh kita hadiri. Yang kedua adalah untuk kita coach ya. Kita juga sebagai jurulatih, kita mesti coach ya, tim kita bagaimana untuk book tiket untuk diri kita dan juga untuk tim. Kita boleh mulakan umpamanya untuk distributor baru, kita boleh book 3 tiket ataupun 5 tiket, dan di sinilah mereka akan terus menggunakan cara dan konsep ini, di mana mereka akan realize ataupun mereka akan mengetahui bahawa lagi ramai tim sendiri pergi kepada event, akan lebih ramai, akan lebih tinggi lagi bisnes yang mereka akan dapat ya. Dan kita kena juga coach tim kita bagaimana nak promote the event ya. Umpamanya apakah event-event yang suitable ataupun yang begitu tepat untuk dihadiri oleh business partner kita. Jadi kita harus promote sesuai dengan kehendak level business partner kita ya. Bukan maknanya kita suka-suka suruh mereka pergi kepada event-event yang tertentu saja. Dan kita harus memberitahu kepada mereka why ataupun kenapa mereka harus hadir kepada event ini. Dengan cara begini kita boleh menambah baikkan lagi dari segi turnout ataupun dari segi partisipasi daripada partisipan, kerana mereka tahu kenapa mereka harus pergi kepada event ini berbanding dengan hanya mereka melihat iklan dan announcing daripada grup dan juga daripada ramai orang kan. Okey, tips yang kedua. Apakah itu tips yang kedua? Tips yang kedua adalah untuk kita establish target kepada tim kita. Masing-masing kita memberi target, kerana jika umpamanya setiap orang mempunyai target number of people untuk dibawa, sudah tentu jika ada 10 orang, jika ada 20 orang, jika ada 30 orang dalam tim kita dan membawa sekurang-kurangnya 3 atau 5 orang, maka kita sudah ada sekurang-kurangnya 30 hingga 50 orang untuk kita bawa ke event. Dan ini harus berterusan. Memang untuk attend event adalah yang paling ramai orang tidak suka melakukannya.
walaupun ramai yang tahu bahawa hadir ke event adalah satu daripada kunci kejayaan untuk kita mempunyai ramai business partner. Dan kat sinilah kita bekerja dengan team leader kita, kita coach mereka bagaimana untuk caranya untuk kita promote, bagaimana caranya untuk kita allocate ataupun untuk kita book tiket untuk tim kita, dan bagaimana untuk kita promote kepada tim kita supaya insya-Allah semua tiket yang kita book, semua tiket yang tim kita book dapat digunakan oleh semua, ya. Kadang-kadang kita menggunakan konsep mungkin reward, ya. Setelah mencapai certain achievement di peringkat awal, mungkin kita bayarkan 50% of the fee umpamanya, dan ini tentunya akan memberi semangat kepada mereka untuk bekerja dengan lebih kuat. Okay? So tips yang ketiga, adalah berbeza daripada tips yang terdahulu, iaitu kita attend event. Tips yang ketiga ini kita organize event itu sendiri, tetapi ramai orang selalunya mereka tidak mahu kerana mereka berfikiran bahawa event ini susah, amat remeh. Event-event yang besar ini nak remeh dan susah. Dan apa yang saya nak tekankan dekat sini, kita harus bermula dengan event yang kecil dahulu. Apakah itu event kecil? Engagement yang dihadiri oleh 2-3 orang juga adalah event. Coaching, brief coaching yang dihadiri oleh 3 atau 4 orang juga adalah event. Apa pun yang kita organize untuk tim kita adalah event. Dan inilah satu titik tolak untuk kita organize event-event yang lebih besar. Umpamanya knowledge based knowledge based engagement seperti produk ataupun business opportunity review. Ini juga adalah satu event yang bagus yang mungkin kita target dihadiri oleh 30 orang sebagai permulaan, mungkin 50 orang, mungkin 100 dan seterusnya, 150 dan sebagainya. Dan kemudian kita mungkin boleh mengadakan new distributor training, ya, di mana kita akan menjemput semua business partner yang baru untuk mereka menghadiri, supaya ini akan memberi satu jalan, satu motivasi bukan hanya kepada mereka yang hadir tetapi kepada semua tim kita, kerana mereka tahu bahawa kita mempunyai avenue ataupun platform untuk kita tentu bila kita memerlukan. Kemudian kita boleh buat event coaching, ya. Saya sering melakukan coaching session sekali setiap minggu, kerana dengan ini tim akan tahu bahawa kita mempunyai masa yang kita allocate, yang kita untukkan untuk coaching, kerana tim kita ni kadang-kadang buntu, ya, dan inilah yang kita harus bantu mereka supaya kita dapat memberi jalan. Okay, walaupun mungkin jalan itu bukanlah jalan yang terbaik, tapi itulah cara untuk kita memberi mereka semangat supaya terus istiqomah untuk memberi jalan kepada mereka supaya mereka dapat bertindak dengan cemerlang. Dan so kita dalam organize event ni, satu perkara yang saya belajar dan saya mahu perkongsikan di dalam tips ini adalah, dalam event-event inilah maknanya kita melatih tim kita untuk step up sebagai leader, untuk mereka grow, untuk mereka progress sebagai leader, sehinggalah mungkin mereka volunteer untuk lead sebagai project manager untuk event dan sebagainya. Di sinilah kita akan assign seorang untuk menjadi MC, seorang untuk menyediakan bahan-bahan demo, seorang yang akan kita untukkan untuk manage the whole project, seorang yang akan bertugas untuk menjadi customer service dan sebagainya. Dan inilah yang akan membentuk mereka untuk menjadi leader yang hebat selepas ini. Dan tips yang keempat adalah untuk organize big event, ya. Setelah kita organize small event, kita memang kena pergi kepada next level, iaitu membina big event. Kerana dengan membina big event itulah di mana dia akan memberi satu gambaran bahawa tim kita telah pun berkembang dengan pesat. Kekuatan dari segi motivasi, kekuatan dari segi knowledge, kekuatan dari segi keuangan dan sebagainya telah pun bertambah. Dan di sinilah kita akan invite all the successful leader within our group ataupun outside daripada grup kita untuk hadir berkongsi mengenai testimoni kejayaan mereka untuk memberi semangat pada tim kita. Dengan big event ini mereka akan ada wow factor, ya. Kalau sentiasa small event, mereka tidak akan ada wow factor. Kemudian kita akan invite, kita akan menjemput, ya, ramai customer kita yang mempunyai good testimoni, okay, terutamanya dari segi produk dan services. Dan di sinilah mereka akan menambahkan dia punya belief kepada produk dan services yang kita ada.
Dan of course again dalam big event ini kita memberi peluang kepada ramai untuk membawa skop masing-masing agar inilah satu training atau satu latihan untuk menjadi leader yang hebat. Kemudian yang kelima adalah untuk kita organize away day ataupun setengah orang dipanggil sebagai retreat, away day ataupun retreat ataupun apa-apa pun yang kita panggil. Dan tujuan away day atau retreat ini adalah untuk kita bersama-sama pergi ke satu tempat yang agak jauh daripada tempat kita, agar kita dapat menumpukan perhatian. Mungkin masa yang paling sesuai adalah 2 hingga 3 hari, kerana semasa ini apa yang kita lakukan adalah untuk kita membuat refleksi. Maknanya leader-leader akan facilitate the session yang merangkumi semua aspek dari segi readiness for change, dari segi bagaimana menjadi distributor yang efektif, bagaimana menjadi leader yang aktif, kemudian fokus kepada kolaborasi, fokus kepada duplikasi dan sebagainya. Dan di sinilah maknanya kita punya tim akan bertambah semangat, kerana di dalam event itu mereka berjumpa dengan pelbagai rakan-rakan yang datang daripada seluruh pelosok negara, dan mereka dapat bertukar-tukar fikiran dan mereka bersemangat kerana masing-masing mempunyai hala tuju yang sama, iaitu untuk berjaya dengan cemerlang di dalam business network marketing, ya. Dan tentunya jika perkara ini kita lakukan dari semasa ke semasa, insya-Allah mereka akan sentiasa bertenaga dan mereka akan sentiasa bermotivasi tinggi untuk terus istiqomah dan untuk terus konsisten di dalam bisnes. Itu saja perkongsian saya, tapi sebelum tu biar saya recap balik. Yang pertama sekali, tips dia adalah untuk kita promote dan bukan announce event, ya. Yang kedua, untuk kita establish target, memberi target kepada distributor kita, berapakah yang harus mereka bawa tim mereka pergi ke event. Kemudian yang ketiga, untuk kita mula organize, mengaturkan basic event. Basic event ni sebagai satu latihan untuk sebelum kita membuat event yang besar. Kemudian tips yang keempat, untuk kita membina tim yang besar atau organize big event supaya dia lebih memberi satu impact yang exponential, ya, kerana ia akan diisi dengan leader-leader yang hebat dan juga testimoni-testimoni yang hebat. Dan last but not least adalah untuk kita membuat refleksi di dalam away day ataupun retreat. Itu saja dari saya. Jika anda suka akan video ini, sila subscribe, like and share video ini kepada ramai. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.